Umar yang bersama dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Syiah yang lebih dia tak pergi ziarah kubur Nabi. Dia duduk jauh-jauh ya. Sebab apa? Sebab dua orang sahabat tadi dia mengkufurkan. Itu adalah amalan yang tidak baik, mazmumah. Kemudian terlalu cintakan kepada keduniaan. Dia orang panggil duduk di Mekah ataupun duduk di Malaysia lagi pun, dia memang kalau bab keduniaan ni lebih, kalau bab akhirat wujub kal makdum, hilang. Nah, kuliah-kuliah tak mari, tapi kalau gak tempat konsert, tempat-tempat yang menghiburkan hati dia akan berlomba pergi. Kemudian juga penting diri sendiri. Yang ni perlu sangat-sangat, sebab kita hidup berjemaah di Malaysia ataupun di mana sahaja, kita perlu berjemaah. Atau lagi kita berada di tempat orang, kita kena bersama. Kemudian sifat pemarah, jangan ada takabur, sombong, riak, ujub, membazir, boros, pembohong. Saya segera bertelagah, mengumpat, mencela, memaki. Hilang. Keluar. Masuk balik. Dia wireless ke? Okey, bertelagah, mengumpat, mencela, menipu, kedekut, pengotor, hazard dan khianat, berdendam, perbuatan, perkataan sia-sia, buruk sangka dan sebagainya. Ini adalah antara yang mazmumah. Dah banyak lagi lah. Yang ni hak biasa yang berlaku di kalangan masyarakat kita yang perlu kita hindari. Yang seterusnya, menjauhi amalan syirik, khurafat dan juga bid'ah. Ni dah tengok. Ni ada lagi ni. Yang pertama, bagaimana jemaah Malaysia dan juga ada jemaah daripada Asia lah, mereka berpandangan mengambil kelambu Kaabah, dia gunting kelambu Kaabah ataupun dia tarik benang tu, benang Kaabah, tujuannya untuk jadikan dia sebagai pelaris dan menganggap itu satu keberkatan. Kelambu Kaabah itu satu keberkatan. Jadi dia tarik. Jadi hukum dia mencuri tu, koyak kelambu Kaabah kan. Tapi buat untuk kata ada keberkatan. Betul ke keberkatan, sedangkan benda tu kita mencuri. Kita ambil nak suruh ada pelaris jualan. Itu semua ada kepercayaan yang tak sepatutnya lah berlaku dalam masyarakat. Mengambil kelambu Kaabah, jangan tuan-tuan, walaupun tarik benang dan sebagainya. Kecuali diberikan. Saya pun pernah diberikan secebis sebesar kuku oleh Syekh Yusuf dulu. Tapi saya malangnya terlampau simpan sangat sampai tak jumpa Pak Leni. Tak jumpa-jumpa kelambu tu. Kerana orang simpan, sayang sangat. Orang sayang ni letaklah dalam frame ke apa, kita letak dalam envelope biasa. Lepas tu pindah rumah dengan dia barang-barang tu bakar api ke mana, wallahualam. Sayang juga tu. Okey, kemudian kain putih sebagai alas solat. Ada lapik untuk buat sejadah kecil. Tujuan dia ada tujuan. Kalau buat lapitan biasa untuk datangkan khusyuk tak ada masalah. Tapi bila dia beranggapan dibawa balik untuk dijadikan kain kapan, kononnya meringankan siksa kubur. Kain kapan, kain ihram kita buat balutan jenazah tak ada masalah sebab tu kain putih. Tapi anggap boleh meringankan siksa kubur, tu dia kain kapan tak bagi syafaat. Tapi yang memberi syafaat ialah amalan kita. Amalan kita. Kalau kita buat umrah, kita buat haji dengan sempurna, tak ada masalah.
Cuma haruslah kita nak guna kain kapan kita ataupun pakaian kita mai ke masjid selalu. Kita kapan sekali pun tak apa sebagai penyaksian. Okey, yang seterusnya peluk Tianjin di Masjidil Haram. Ni saya pun banyak kali pergi pun saya tak tahu Tianjin ni kat mana. Saya pun tak tahu. Kalau tanya saya, mana ustaz selalu ada ke Masjidil Haram, Tianjinnya di mana? Saya wallahu alam. Saya pun tak tahu. Peluk Tianjin tujuan apa? Melanjutkan umur dan meminta kaya. Bila peluk Tianjin, dia boleh buat balik toyu. Jadi jahat pula. Orang balik haji jadi baik. Dia buat balik toyu, ajar toyu tu mencuri, masuk rumah orang mencuri duit, balik dia jadi kaya dengan tu. Jadi jahat. Patut balik haji jadi bagus. Jadi orang panggil orang soleh. Rupa-rupa kembali jadi jahat. Tu sah tentu haji dia haji mabrur ke malboro. Malboro. Okey. Yang khususnya bergantung di kelambu Kaabah. Biasa ni kita tengok bila pergi sana harus kita pegang Kaabah bila kita bukan pada waktu tawaf. Kalau kita masa kita tawaf, kita pusing tawaf, pusing yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh tu, kalau kita pergi sentuh Kaabah ataupun hiji Ismail, pusingan tak dikira. Jadi tawaf kita sepatut cukup dah 7. Rupa-rupa tak dikira 1, kena tambah lagi 1. Sebab kita pegang Kaabah masa kita tawaf, baik tawaf sunat ataupun tawaf rukun. Jadi nak mengelakkan daripada itu. Kalau nak juga teringin, rasa teringin nak pegang Kaabah kan. Kita berkiblatkan kepada Kaabah puluhan tahun. Pergi ke Mekah tengok Kaabah, tangis, air mata, menitis air mata. First kali bila tengok Kaabah biasanya menangis, kita melilihkan air mata. Tapi bila masuk dalam Kaabah, takkan kita tak pergi sentuh? Nak pergi sentuh juga. Kalau nak sentuh juga Kaabah tersebut, jangan sentuh waktu tawaf. Ataupun juga waktu kita pakai ihram tu bahaya. Kita belum lagi tahlul, biasanya kelambu Kaabah dilumur dengan minyak wangi. Kok nanti kita pula terkena minyak wangi, berartinya kita mewangikan tubuh badan kita ataupun tangan kita sentuh minyak wangi, wajib kita basuh serta-merta, kalau tidak kena bayar dam. Sebab orang dalam ihram larangannya tak boleh memakan minyak wangi. Tu kena berhati-hati. Jadi kalau nak menyentuh Kaabah ataupun kita kata rasa rindu Kaabah nak juga sentuh, aku rasa nak pucuk juga ni, boleh, harus, tapi jangan ada perasaan lain. Jangan ada kata kerana Kaabah ni lah aku semaya. Kita semaya kerana Allah. Kaabah tu kita jadikan dia sebagai arah untuk kita solat, kiblat kan, arah untuk kita berkiblat sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana dia boleh memberi mudarat ataupun memberi keistimewaan ada, kita tak mengapa semikian. Begitu juga tengok, kita memohon hajat daripada Kaabah bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung tu mohon hajat daripada Kaabah, bukan daripada Allah. Yang memudaratkan, yang memberi keistimewaan, yang memberi pertolongan hanya Allah, bukan perantaraan melalui perantaraan dan sebagainya. Tapi nak sentuh, saya kata tadi harus. Sebagai mengubah rindu kita lah. Tapi memberi kesan tak boleh. Kemudian meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah. Maksudnya dia letak duit sebelum dia tawaf, dia pergi selit masuk di Kaabah tu. Kemudian lepas tu, lepas tawaf, dia ambil balik duit tu. Tujuannya apa? Untuk dijadikan ibu duit sebagai pelaris. Inilah orang Melayu kita. Ada dia kalau buka kedai, kalau tak ada pelaris, seolah kedai dia tu tak ada orang masuk. Nak menentukan orang masuk ke tak ada orang masuk, masuk bagi sedap, baru beres. Kalau masuk sedap, duduk kat mana apa orang cari. Tapi kalau masuk masih manis, buat kopi pun pahit, siapa nak masuk? Letaklah pelaris apa dia pun. Namun begitu, ada juga orang guna
sihir kan. Orang guna sihir pendinding kedai. Kita pergi tengok kedai ni tutup. Padahal dia buka. Kerana sifat dengki. Tu hak lain kerja tu di Malaysia. Di Mekah tak berlaku. Tapi hak amalan yang tertegah ni ialah hak berlaku di Mekah yang perlu kita hindari sebab dia berkaitan dengan akidah. Akidah kena jaga. Sebab kalau rusak akidah, ibadat tak diterima. Sebab itu kita kata akidah ni perkara asas untuk kemabruran haji dan juga ibadat-ibadat yang lain. Sembahyang tak sah kalau akidah rosak. Apatah lagi ibadat-ibadat yang lain, semua tak jadi. Yang terusnya menjauhi amalan syirik dan khurafat dan juga bid'ah. Lagi dia kata ketika berangkat tanah suci, ditulis atas kalimah syahadah, ditinggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tanah suci, bawa tanah suci. Ini saya cerita dah minggu lepas. Dia tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah dia tinggal, Muhammad Rasulullah di tanah suci. Tujuannya apa? Bila dia pakai tu maksudnya jemaah tu tak meninggal di tanah suci. Dia akan kembali sebab nak dia dua ungkapan tu dia kena bersatu. Jadi dia kata walaupun tinggal di Malaysia, pergi dah ke Mekah, dia kena balik untuk bersatu. Tu juga adalah benda-benda hak yang tak sepatutnya berlaku. Itu juga adalah bid'ah yang perlu kita hindari. Ingat, ni orang Melayu kita selalu jugalah. Kemudian memakai tangkai dan juga azimat. Dia pakai di tangan, dia pakai di perut, dia bawa pergi. Kita juga ada orang yang pakai di perut dia untuk jaga pinggang, untuk kuat tenaga batin, macam-macam lah. Lepas tu dia pergi Mekah pun dia bawa juga. Tak boleh buat tu. Kalau buat jadi ilmu dan sebagainya. Itu berarti tu karut tu. Benda karut. Kenapa kita kebergantungan bukan pada Allah, kepada azimat tersebut. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim ataupun dia tulis dengan kalimah-kalimah yang tak difahami. Dengan berapa kali dia gulung-gulung, dia ikat, balut dengan plastik, dia ikat, dia bawa tak di tubuh dia ataupun dalam beg dia. Itu adalah antara benda khurafat, kepercayaan yang tidak ada asas pada agama, sedangkan agamanya ajar lain, dia buatlah lain. Itu benda khurafat. Tujuannya untuk menjauhi bala dan mengharapkan selamat. Yang menjaganya ialah Allah, bukannya makhluk. Okey, boleh tak? Yang khususnya ada lagi memanggil bomoh untuk menolak bala di rumah. Panggil baca Yasin, apa lagi? Ni panggil tu bomoh, renjis pula. Buat renjisa apa tu bomoh dengan buat kita kata jampi serapah dan sebagainya. Nak turun ke Mekah, tu jangan tuan-tuan. Tujuannya kerana percaya bomoh untuk memulakan perjalanan membawa air telaga, 7 air telaga untuk bawa tawaf untuk jadikan ubat pula. Ni satu masalah. Ambil 7 telaga. Tapi ada orang buat ubat guna air kolah kan. Tu harus tengok air kolah dibuat ubat kan. Lain. Ni tujuannya lain. Air telaga untuk dibawa tawaf untuk dijadikan ubat. Juga tu tidak ada sandaran hadis dan juga tidak ada sandaran daripada Al-Quran. Sebab tu dia jadi bid'ah yang kadang-kadang takut dia berkait dengan ataupun terkait dengan akidah kita. Pengijazahan haji. Ni balut serban. Pergi Mekah, pergi jumpa Tok Syekh, dah buat haji dah ni, pergi jumpa Tok Syekh pun beli serban. Balik Mekah tu pakai serban. Nak ceritanya dia dah dapat haji. Ataupun pergi cari sijil, suruh pembuktian haji. Patutnya bagi sijil itu tak buat haji dah, sepatutnya keluar sijil sebab dia yang menganjurkan. Tapi ada tahun berapa tu tabung haji dia keluar juga sijil melaksanakan ibadat haji. Saya pun pernah dapat tak ingat tahun 2010 dia pernah bagi. Kemudian ni saya tak pastilah dapat 2018 rasa tak ada pula. Maksudnya tabung haji aku bahawa kita sudah pun melaksanakan ibadat haji pada tahun berapa-berapa itulah. Dia cerita tu je lah. Bukan satu kelebihan lah.
haji yang kita letak status haji depan ni, kita Malaysia je dijadikan sebagai apa nama, kita panggil istilah apa, letak haji ke encik gelaran lah. Letak dalam borang pun gelaran kita encik ke datuk ke tan sri ke haji ke letak kan. Kita di Malaysia yang ada benda-benda tu. Jadi kita letak haji haruh tak ada masalah. Nah, bila haji kita naik motor pakai serban boleh tahan, kita kata sebab saya pergi haji dah. Sedangkan helmet tu lebih selamat daripada serban tu. Tapi dibolehkan kerana peraturan kita di Malaysia ni, kalau dia dah pergi haji, dia boleh pakai serban tersebut. Bagaimana sing pakai, kita pun pakai juga pun tak ada masalah. Dan serban ni ada sunnah dia. Bukan kata tak boleh pakai serban, ya tak bolehnya pengijazahan yang membuktikan mengangkat kedudukan dia tu dah pergi haji, jadi dapat dia tu lebih daripada orang. Tak boleh jadi seolah-olahnya kita bangga dengan ibadat kita tersebut. Jadi tu perlu dielaklah supaya kita tak menimbulkan amal ibadat kemabruran kita tersebut dia ada kaitan sebelum, semasa dan selepas. Jangan kata sebelum dan semasa saja, selepas pun dia ambil kira. Kalau pergi haji balik Mekah, semaya Jumaat tak mari juga duduk rumah je. Tak semaya apa tinggal kelak malam pun masuk. Haji dia tu mungkin diterima, tapi kemabrurannya tak sampai tahap lah. Dia kata wallahu a'lam. Tengok. Kemudian menyapu dan mengusap pintu Masjidil Haram. Ni pun kita jemaah kita taklah. Saya pernah tengok Indonesia kan, Masjidil Haram dia macam ni. Tempat letak Quran tu, rak Quran, dia ambil Quran, cium tu kita biasa kita buat. Tapi bila letak Quran dia lalu, dia sentuh tu, dia ucuk. Tempat letak Quran. Kata takzim dia muliakan sampai tahap tu ke. Kalau boleh kita tak sampai tahap tu lah. Sampai kita gosok-gosok kain tudung dia digosok-gosok di tempat rak Quran. Kalau di Kaabah tak tahu lah buat macam mana. Kalau kita orang lelaki ni kadang-kadang pergi sentuh Kaabah, ambil serba, ambil puyuh. Kenapa ni? Mungkin dia menganggap ada kelebihan-kelebihan tertentu, wallahu a'lam. Sebaiknya kalau itu boleh bau sedap, okey sebab ada minyak wangi kita kata tadi. Okey, yang khususnya membawa air zam-zam atau kismi, kurma, duit semasa tawaf. Bertujuan ada niat. Kalau bawa tu untuk hilang dahaga, makruh. Beza solat dengan tawaf ni, tawaf boleh bercakap. Kalau semaya tak boleh bercakap batal. Tapi namun begitu kalau kita minum dan juga makan kerana kehausan dahaga dan sebagainya, nak buah kurma orang bagi masa duduk tawaf dan sebagainya, kalau makan hukum dia makruh, tak batal tu. Tapi tu ada orang yang duduk main handset, nak tawaf main handset dan sebagainya, makruh. Bukannya boleh membatalkan pusingan. Kita guna kaedah makruh sahaja. Membawa air zam-zam atau kismis, kurma, tujuannya untuk dijadikan ubat atau penawar, dan duit tersebut dijadikan ibu duit, buat pelaris juga. Segala amalan yang bercanggah dengan syariat Islam seperti saka, sihir naklah ditinggalkan. Buatlah ubatan. Saka ada berlaku pada masyarakat kita. Jadi andai kata berlaku kena sihir ataupun ada saka-saka dulu-dulu lah, bukan nak salah tok nenek kita dulu yang menumpang dan sebagainya, kena buat rawatan awal-awal supaya tak berlaku. Saya pernah 1 tahun ada jemaah yang bawa jin ke sana lah. Dia sakit daripada Malaysia dan sebagainya. Bila pergi ke sana, dia kena rasuk. Jadi saya belajar sikit dengan Dr. Rodin tu. Jadi kita pun tak apalah, saya tak kenal pun saya perawat. Perawat Darul Syifa. Jadi bila berlaku kes tu, saya kata tak apa, biar saya masuk. Saya masuk, bagi salam, dia jegir tengok pada saya.
Kita baca ruqyah, dia melawan. Bercakap siam-siap dia. Siam cakap. Kita faham apa? Turki tak Turki pun ada. Macam-macam dia bercakap. Lepas tu dia buat syarat. Nak keluar, dia kata boleh. Nak keluar, kena bawa dia bawa ke Masjid Jin. Di hujung tu ada Masjid Jin dekat dengan Maklah kan. Dia kata bawa saya ke Masjid Jin. Saya kata, bawa apa boleh terbang pergi? Pergilah Masjid Jin, bukan jauh pun. 2 kilo sini sendiri boleh. Nak. Tapi dia kata nak suruh pergi dengan dia. Dengan si body tu, perempuan tersebut. Okey tak apa. Solat Zuhur nanti. Saya kata, pakcik bawa pergi. Anak saya tak bawa. Saya kata, bawa pergi. Kita nak tengok dia keluar ke tak keluar. Tapi jin ni bohong. Jin bukan dia bercakap benar apa. Tapi saya tak apa. Kerana di Mekah ni, tak, kita percaya lagi. Kita percayalah. Bukan percaya sangat. Percaya, tak bawa lagi. Bila pergi Masjid Jin Zuhur, di sana ada solat Zuhur. Dia ada solat Zuhur juga. Bawa masuk. Bila nak sembahyang, jatuh dia. Si perempuan tu terus jatuh je dia. Mak dia bawa yang perempuan dia bawa yang kakak dia. Betul jatuh semua. Jatuh, maksudnya benda tu keluar. Betul lah keluar. Tapi saya pun tak itu balik lah. Maksudnya adakah kembali balik masuk. Tapi jin ni biasa, kalau dia dah masuk sekali, dia akan masuk lagi. Dia highway, bila benda tu dia dah jumpa lorong untuk masuk, dia akan masuk bila-bila masuk. Jadi yang nak mendinding kita sendiri. Kita amalan kita itulah yang akan mendinding jin daripada menguasai diri kita. Kita melawan dia, dia tak mampu untuk melemahkan kita. Jadi dia tak boleh duduk dalam tubuh, dia tak boleh duduk dalam tubuh badan kita. Bila kita kuat lepas tu dia keluar balik, sehinggalah balik ke Malaysia. Dia kata masa nak balik tu dia kata okey, dia kata nak kuat ni. Lepas tu saya tak berhubung lah. Dan seterusnya saya kata kalau ada berikutnya pergilah buat rawatan secara Islam. Bila rawatan Islam jangan campur dengan rawatan tradisional. Walaupun sama-sama tradisional juga rawatan Islam pun, tapi hak yang kita guna ayat Quran jangan dicampur dengan hak guna asap tu. Apa asap tu tuan apa? Kemian. Jangan campur hak rawatan guna kemian. Dia akan bertembung. Hak ni kita suruh keluar, hak tu panggil suruh masuk. Tak jadi. Tu juga kena jaga-jaga, kena buat rawatan awal. Kalau sakit sebelum kita pergi, kok nanti menyusul kau orang lain dan kita tak dapat buat haji dengan sempurna. Itu juga salah sebahagian daripada penyakit lah. Dan tabur haji juga hak untuk penyakit tu dia tak bawa lah. Cuma kita lah kebetulan yang ada peta petugas sana, dia lah jadi tuk bomo, dia kata ada. Tapi tak bawa bomo secara khusus. Ada pun pakar motivasi dan sebagainya dia bawa. Doktor nurse ramai, 200 orang lebih. Kemudian perkara yang membatalkan syahadah, ingat kita bila sekutukan Allah, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, maksudnya kita ada orang lain tempat kita minta pertolongan, mengamalkan perkara syirik, siapa macam tadi lah kita bawa ke azimat dan sebagainya. Santau, kawasan saya tu banyak juga santau. Itu kena berhati-hati. Jadi pengamal santau dia kena bertaubat. Pengamal santau nak pergi ke Mekah wajib dia bertaubat. Menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama, tak boleh. Ataupun lebih sempurna daripada Islam. Alah kita semua agama sama je. Allah, wajib taubat tuan-tuan. Itu boleh membatalkan syahadah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kemudian membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat baginda. Apa hak Nabi buat, dia tak setuju. Kalau kita tak mampu nak buat, hak Nabi buat itu tak jadi sunnah. Hak kita tak mampu nak buat, kita kena usaha supaya kita mampu buat. Tapi kalau tak mampu buat juga, tak ada masalah. Tak jadi dosa. Tapi kalau dia kata, ni tak kena ni, yang ni tak kena ni, tak kena fitrah kita sebagai, itu orang panggil kita menolak apa yang Nabi suka. Apa hak Nabi suka, itulah perlu kita buat. Okey.
mempermainkan Allah atau kitab-kitabnya, pijak Quran. Ni banyak orang buat bomo, dia pijak Quran, jadikan tempat pijak macam tandas. Pijak kiri kanan, kemudian pegang tongkat, dia pukul jin mari minta bantuan dengan jin. Mu nak apa saja pun aku akan buat. Nah, ini Quran. Wajib bertaubat sebelum pergi ke Mekah. Mempercayai dan beramal dengan sihir, bersahabat dengan jin. Sahabat kita sama manusia, dengan jin tak payah bersahabat. Membantu atau menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ini jatuh kufur. Sembahyang niat je. Kalau begitu haji pun tak payah pergi Mekah, niat je lah aku tak haji dah. Dah nak pergi sibuk lagi Mekah juga. Sembahyang kira niat. Ni ramai ni hak berlaku. Dulu kita kata agama taslim lah. Bukan agama, ajaran taslim. Sekarang ni dia tak tahu ajaran mana-mana, kerana dia malas sembahyang. Dia cerita macam-macam. Sembahyang ni tak perlu sembahyang. Janji kita ikhlas dengan Allah. Tu dia. Ni berlaku ni dalam masyarakat. Berpaling daripada agama Allah mutlaklah, ataupun daripada perkara yang menjadi syarat mutlak sebagai Muslim. Dia terkeluar di iklan dan sebagainya dengan percakapan, perbuatan dia. Berarti dia terkeluar daripada agama. Bila terkeluar daripada agama, dia wajib bertaubat. Kalau dia pergi Mekah tak bertaubat, haji dia kalau bukan dari agama Islam, nama je Islam, haji dia tak diterima. Dan masih lagi belum terangkat haji pertama Islam dia sebab dia belum Islam. Kalau dia buat benda-benda syirik ataupun benda-benda yang mazmumah, yang kita sebut sifat mazmumah tadi, mungkin dia akan menghalang daripada mendapat haji yang mabrur. Okey. Ni dalil wajib haji. Kita tahu semua dah. Wajib haji ni wa atimul hajja wa umrata lillah. Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Saya baca ayat banyak untuk dalil wajibnya haji. Baca paling pendek sekali. Wa atimul hajja, dan tunaikanlah dengan fi'il amar. Dalam ilmu usul fiqh dia memberi maksud wajib. Dan wajib di sinilah ulama kita membahaskan, dia wajib dia tu ada tempoh masa yang panjang. Bagi orang yang mampu, disegerakan ibadat haji adalah afdal bagi dia. Tapi andai kata tak berkemampuan, berartinya boleh ditangguh sehinggalah mencapai kemampuan yang dibuat persediaan daripada awal. Maksudnya dah kena simpan, kena berdaftar dengan tabung haji, kena simpan duit, jaga kesihatan. Itu adalah antara tuntutan dalam agama. Andai kata tak buat persediaan tersebut, daftar pun tidak lagi, begitu juga duit pun tak pernah simpan. Simpan korek, daftar. Kalau daftar 1,300, pastikan kena ada dalam tu 1,300. Tak boleh keluar dari itu. Bila sampai tempoh kita, haji kita panggil, dia suruh kita sempurnakan duit, lengkapkan duit kita berapa-berapa dalam bank untuk dia tarik bayaran untuk pengurusan haji. Yang pastinya 1,300 kena ada dalam tabung haji. Tapi kalau ada saja 1,300 tak daftar, dia tak boleh. Kena isi borang daftar. Sekarang ni daftar dia mudahnya dengan TH jari kan. Tijari tu, dengan tijari tu daftar melalui itu saja. Dengan cara rasminya, bila daftar 1,300 tekan dengan kad pun tak keluar dah. Kalau tidak dia curi ambil, sat-sat ambil lah. Tu dia suruh daftar, baru dia akan blok 1,300. Bila dapat panggilan, dia suruh sempurnakan sebanyak kadar ataupun berapa kos yang diwajibkan haji pada tahun tersebut. Okey. Jadi haji, tadi kita bicarakan haji adalah sebahagian daripada jihad. Okey. Ni sejarah haji yang di bawah syariat Rasulullah SAW. Minggu lepas, bila Kaabah dibina, bila syariat haji dilaksanakan zaman Nabi Ibrahim AS. Tapi haji dalam agama kita Islam
yang dibawa oleh Nabi, dia bermula pada ni yang kita nak cerita. Haji telah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Nah, awak 9 Hijrah kat sana. Dia 6 Hijrah lagi. Okey, 9 Hijrah bab Nabi pergi buat haji. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan umrah dengan disertai oleh 1,500 orang para sahabat. Namun demikian, rombongan ini tertahan di Hudaybiyah. Maksudnya, bila disyariatkan 9 ke-6 Hijrah, ni kena rujuk balik ni. Haji telah diwajibkan pada tahun 6 Hijrah, sejak saya. Tapi dia tulis sini 9. Nak kena rujuk balik bila tulis sini ni. Tapi tahun ke-9 tu, Nabi buat kan? Nabi buat haji. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan ibadat umrah. Kemudian Nabi SAW terhalang, tak boleh buat umrah pada tahun ke-6. Kemudian pada tahun ke-7 Nabi pergi buat umrah qada. Sebab tahun ke-6 tak boleh buat, Nabi buat tahallul ihsan. Kemudian balik berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Nabi balik pada tahun tersebut ke Madinah, kembali balik pada tahun ke-7. Nah, pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah SAW mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW dengan isteri-isteri baginda telah memulakan perjalanan dan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat untuk melaksanakan ibadat haji bersama dengan Nabi SAW. Haji tersebut dikenali sebagai haji Islam, haji akbar dan juga haji wada. Sini dia tulis haji akbar. Sebab haji akbar itu banyak istilah dia ataupun banyak pemahaman dia. Tengah kata haji akbar tu kerana wukuf pada hari Jumaat. Berbetullah dengan haji Nabi betul. Nah, hak bersama Nabi haji akbar kerana itulah haji yang pertama dan terakhir Nabi buat. Umrah Nabi buat apa kali umrah? Tak saya tanya lagi ni. Tanya dalam kuis nanti. Dalam kuis nanti kita baru tanya. Slide tu kita pusing dalam hari ni. Okey. Kemudian pengertian haji dan juga umrah. Nak cepat ni. Pengertian haji dan juga umrah. Haji tuan-tuan sama dengan umrah. Mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan tertentu. Dengan syarat-syarat untuk melakukan ibadat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Beza dengan umrah, mengunjungi Baitullah juga pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Beza dia ialah pada bulan tertentu sahaja. Umrah boleh buat sepanjang tahun, haji kita boleh buat hanya bulan haji. Iaitu bulan haji bermula bila? 1 Syawal, Zulkaidah, sehinggalah keluarnya fajar pada 10 Zulhijjah. Baik. Itu bulan haji. Adapun untuk dapat haji bukan sepanjang bulan tadi. Bila orang tersebut dapat berwukuf pada 9 Zulhijjah ataupun sepanjang bila masuk waktu wukuf 9 Zulhijjah, matahari zuhur, nak gelincir matahari 9 Zulhijjah sehinggalah keluarnya fajar pagi 10 Zulhijjah. Dia boleh wukuf antara masa tersebut, maka dapatlah haji dia dengan dia menyempurnakan rukun dan wajib haji yang lain. Tapi kalau kita pergi haji awal, kita pergi dah bulan Syawal, sekarang ni umrah bulan Syawal apa dah? Bulan Syawal boleh pergi umrah. Dia pergi bulan Syawal, dia pergi buat umrah. Kemudian dia balik Malaysia. Dia buat umrah dalam bulan haji. Dia balik Malaysia. Kemudian dia pergi balik dapat panggilan haji. Dia pergi pula haji. Dia pergi haji, lepas tu dia teruslah niat haji. Haji dia tu jadi haji apa? Soalan ni jawab dalam kuis.
Jawab dalam kuis nanti ya. Lepas ni tak fokus ni belajar ni, baru dia cari jawapan ni. Mana ustaz kata ni? Pulak dah lah. Jadi masalah pula ni. Dia jadi haji tamattu'. Dia haji tamattu' yang tak kena bayar dam. Haji tamattu' juga nama dia sebab dia ada buat umrah dah boleh haji, kemudian dia pergi haji balik, dia niat haji. Nah, kerana dia dah buat dah boleh haji, tapi dia tak perlu bayar dam. Sebab apa tak kena bayar dam masa tu? Boleh kuih lagi sini. Sebab dia sudah apa berniat di mikot luar. Mikot hak dia mula-mula masuk. Misal qaunul manazil, berarti dia akan niat buat umrah tu niat qaunul manazil ataupun Zulhulaifah bin Ali. Jadi dia nak masuk buat haji juga, dia akan niat di situ. Berartinya dia tak perlu bayar dam. Boleh faham? Ni ke depan nanti ada lagi insya-Allah. Okey. Kelebihan haji dan umrah. Kita ni sebagai tetamu Allah mendapat ganjaran yang besar, mendapat selamat daripada kecelakaan sesaan sebagai Yahudi dan juga Nasrani. Siapa yang mati, nah, sedangkan dia berkemampuan untuk pergi ibadat haji dan umrah, tiba-tiba dia tak pergi, matinya mati umpama orang Yahudi dan Nasrani. Bukan jadi Yahudi Nasrani dah. Maksudnya dia tu tak suka dalam melaksanakan ibadat. Dapat panggilan, tangguh je kerja dia. Tangguh pak, aku dah kerja. Tangguh lagi, panggilan kedua, tangguh lagi sebab apa? Anak kecil. Panggil pula sebab apa? Rasa malas lagi nak kita depan pula. Mati. Tu mati dalam tidak ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat syafaat di dalam doa keampunan daripada Rasulullah SAW. Siapa pergi haji, dia akan mendapat syafaat Nabi. Okey. Kemudian bersih seperti bayi yang baru dilahirkan bila orang balik. Ni semua ada hati ni, saya tak baca hadis tu. Nah, siapa yang balik daripada haji, ibadat haji dan umrah dia diterima, akan diampunkan dosa dia. Balik ibarat bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa. Balik-balik Malaysia meninggal dunia. Allahu Akbar. Kita kata Nayo balik tak ada jumpa anak lagi, mati di airport. Allahu Akbar. Dia kelebihan dia lebih besar daripada tu lagi. Mungkin ibadat dia dah boleh terima, dosa diampun, boleh masuk kubur dalam keadaan suci bersih. Umpamanya begitulah. Antara jihad yang paling utama. Kemudian mabrur haji yang tiada batasan bila pergi ke Mekah nanti. Okey, yang satunya manfaat dunia. Pertemuan orang Islam seluruh dunia. Semua dunia akan tertumpu ke sana dan akan berada di satu tempat yang sama pada Arafah pada 9 Zulhijjah dan berikutnya ke Muzdalifah dan juga ke Mina. Menunjukkan persamaan di kalangan umat Islam. Tak kira negara mana, dia tetap akan pergi melaksanakan ibadat haji. Berarti taraf kita adalah sama. Kepentingan perniagaan dan ekonomi. Jadi pergi ke Mekah, kalau orang nak berniaga, boleh berniaga. Hukum dia adalah harus. Dan berniaga di sana sangat laku. Orang yang kreatif tuan-tuan, kita pergi haji tapi bukan kata nak suruh tuan-tuan pergi berniaga, pergi buat amal ibadat lah. Tapi orang yang kreatif, dia menambahkan hasil pendapatan dia. Dia bawa baju cok Ailah Makkah dengan Madinah warna putih. Modal berapa tak tahulah sini. Dia boleh jual sana RM25. 25 riyal sana. Kan di Mina tu, kita berzikir saja ya Mina tu. Jemaah kita duduk berjalan kulu kilir keluar kemah. Malam baru pergi melontar. Jadi duduk tengok orang jual beli. Jemaah ada jemaah yang pintar sikit, dia bawa jual pakaian. Hak ringan ya dia bawa pergi. Oh laku, habis tak cukup-cukup. Macam-macam dia buat. Harus. Kepentingan perniagaan dan ekonomi terutama juga kepada rakyat yang berada di Mekah dan Madinah. Sebab hadis Nabi kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan Mekah melalui Nabi Ibrahim, maka aku mengharamkan Madinah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim supaya diberkati cupok dan gantang dan juga keselamatan orang yang masuk dalam tanah haram. Maksudnya
ekonomi umat Islam akan berkembang. Okey, yang seterusnya tengok ukhrawi banyaklah. Dia sebagai latihan penumpuan ibadat kita hanya pada Allah. Kita pergi sana memang fokus untuk ibadat ya. Tak ada lah kita kerja lain. Hak berniaga tu bagi ke orang lain lah. Kita tak apa, tak berniaga. Jadi orang je beli pun tak apa. Nah, supaya kita tak sibuk. Kem latihan membentuk kepribadian Muslim. Semua fokus kepada Allah. Latih supaya bersedia untuk meninggal dunia. Maksudnya kita pergi tinggal ada keluarga. Mati pun nanti tinggal keluarga. Cuma hak ni insya-Allah boleh kembali. Mati balik, hak kapal dengan kain putih tu tak kembali dah. Tak payah cita-cita kembali, tak akan dikembalikan dah. Jadi kalau begitu, hak atas dunia ni hak pasti kena kembali, bukan kena buat persiapan. Apatah lagi kalau pergi tak akan kembali. Mesti pasti kena ada persiapan lebih rapi. Hak nak pergi ni pun kena kerusuh kali-kali dah. Hak nak pergi tak kembali lagi, tuan-tuan kena bersedia. Melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Mendapat pujian Allah, mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah. Di lain tak ada, kita lihat Kaabah di rumah kita, di dinding tu tuan-tuan, tak dapat pahala. Cuma dapat pahala di segi apa dia? Kita mentajdidkan agama kita. Kita Allahu Akbar. Allahu Akbar, bila aku boleh pergi sana balik. Kita mentajdidkan iman kita. Gambar-gambar ya harus kita tengok lah. Okey. Ni duk tak gambar artis. Gambar Shah Rukh Khan, Kajol tak dalam bilik. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kemudian mendapat haji mabrur dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian haji mabrur. Haji mabrur ialah haji istimewa dan balasannya ialah syurga. Al-haji mabrur laisa lahu sawab ila al-jannah. Itu hadis dia. Nah, haji mabrur tak ada balasan dia kecuali syurga. Haji mabrur haji yang ditolak tak diterima. Mungkin sah ibadat haji dia tapi pahala tidak ada. Okey. Yang seterusnya tingkatan ibadat haji. Haji mabrur, haji yang paling tinggi dan istimewa. Diampunkan segala dosanya, mengekalkan ibadat hingga akhir hayat dan dijamin masuk syurga. Yang kedua, haji yang sah, haji maksus, haji yang khusus. Maksus, haji yang sah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Ingat ni kuih ni. Haji makbul, haji yang diterima. Dosa diampunkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Kalau mabrur diampunkan oleh Allah. Istimewa sungguh. Hak makbul tu hak terima ya. Dosa terampung ke tak terampung itu pada Allah SWT. Haji mabrur, haji yang tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat dan rukunnya atau sebab-sebab lain. Dia pergi tawaf tadi, tawaf tak sempurna. Sa'i tak sempurna. Jadi dia kena pergi sempurnakan balik. Kalau tidak, haji tersebut haji yang ditolak dan sebagainya lah. Okey, reka cerita. Kemudian, bagaimana cara nak dapat haji mabrur? Apa yang kita dah belajar daripada slide satu tadi, sampai ke sekarang ini, itulah antara proses untuk kita mendapat haji mabrur. Persiapan kita di Malaysia dan juga pelaksanaan kita berada di Tanah Suci dan juga amalan kita setelah kita kembali ke Malaysia. Okey, jadi sebelum menunaikan haji, niat ikhlas mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji yang kita dah buat sekarang dan melakukan rukun Islam, kena sembahyang, kena puasa, amalan-amalan yang baik kita perbanyakkan. Amalan mazmumah kita usaha untuk kita jauhkan. Okey, yang khususnya semasa menunaikan haji menyempurnakan rukun wajib haji. Ini ke depan nanti dia akan cerita. Nak buat dengan sungguh-sungguh. Ingat, haji kita pergi sekali ya seumur hidup. Jadi kalau kita buat acuh tak acuh, lebih kurang, kita akan menyesal seumur hidup. Nak pergi balik, pakai dak dah. Kena buat sungguh-sungguh. Membayar dam yang berkaitan, yang berkaitan dan tinggal larangan ihram. Tu kita dah sebar dengan abang tadi di tempat makan tadi. Orang pergi umrah DIY. Kalau tidak cukup ilmu, kita bimbang dia melakukan kesilapan, tak sedar melakukan kesilapan,
menyebabkan dia tak bayar dam. Dia ingat umrah dia sempurna dah. Bawa sampai mati pun umrah tak sempurna. Rugi. Nah, sebab itu kita belajar, ada soalan, ada masalah, kena tanya para asatizah kita. Nah, tidak melakukan sifat mazmumah, sifat keji, sifat fusuk, sifat jidal. Jidal ni maksud duk berkelahi. Bang Mekah pun berkelahi lagi. Di Malaysia, dia kira ken dia je kena jaga. Kalau berbahaya, aku pasti menang. Dia bawa pergi sampai ke Mekah. Duk bertekan lidah sana. Orang panggil kaki. Orang lain kalau bercakap, dia nak suruh dia menang. Berhujah tak kena pada keadaan tempat dia. Okey, yang satunya, selepas menunaikan haji, menjauhkan diri dari dosa. Usahalah supaya kita tak melakukan dosa dan juga perkara munkar, memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan takwa, memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak, pembentuk diri, keluarga dan masyarakat secara berterusan. Kena usaha tuan-tuan. Kalau tidak, iblis ni sentiasa. Kita balik haji, bukan prebek dah yang mari goda kita. Mungkin jenderal daripada iblis tu akan goda kita. Naik mungkin sarjan yang akan goda kita. Bukan prebek main-main dah. Baru balik umrah, baru balik haji. Dia nak supaya kita jadi sesat. Ataupun kalau kita solat pun, bagi solat tak apa-apa nak sempurna. Walaupun tak tinggal. Nak tu bimbang tu tuan. Ni doa mohon haji yang mabrur. Allahumma ajal hajjam mabrura wa zaman maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Kita doa sebelum buka tadi, kita dah doa dan insya-Allah tutup nanti kita akan doa dengan doa haji mabrur. Siapa terpilih dapat haji mabrur insya-Allah. Syarat wajib haji dan umrah. Ni tuan-tuan. Yang pertama, nak pergi haji, kita kena pastikan Islamnya kita ini betul pegangan akidah kita. Baru kita kata kita ni orang Islam yang sempurna. Dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan wajibkan kepada kita, kita laksanakan. Itu orang tanda kita orang Islam. Yang kedua, balik. Kanak-kanak tak wajib untuk pergi Mekah. Tapi kalau dia pergi, haji dia sah. Tapi masih lagi belum terangkat haji wajib dia. Maksudnya bila dia balik, dia kena pergi lagi sekali. Faham tu? Umrah pun sama. Kita bawa anak kecil kan. Lah ni trend bawa anak kecil-kecil. Jadi boleh. Kalau hak kecil, kita boleh ajar dia niat. Ataupun kita tolong niat bagi dia. Sah pahala boleh kepada ibu bapa dia. Tapi tetap haji ataupun umrah, sekali seumur hidup dia masih belum terangkat. Faham tu? Kalau dia masih belum balik. Kalau dia baru memayis, dia tahu dah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun memayis dah, dia pergi haji. Haji dia belum terangkat, dia kena pergi haji lagi sekali. Payuh lah. Sebab tu kalau kanak-kanak, walaupun kita daftar awal, nama dia naik, tak payah bawa pergi lagi. Biar dia pergi, tangguh dulu, biar dia balik. Walaupun muda-muda belasan tahun, dia boleh pergi kemudian. Kalau nak pergi sekali lagi, nama dah potong dah. Nak daftar baru tak boleh. Kena berhati-hati tuan-tuan. Okey. Sebab kita tak ada hak dah tabung haji. Beranak hari ni esok daftar tu pun boleh. Itu lagi bagus. Tempoh menunggu sekarang 144 tahun. Hak beranak hari ni belum tentu boleh pergi. Hak beranak hari ni pun mungkin mati. Tak ada siapa tahu tarikh itu. Tapi jangan persoalkan itu. Sebab kita kena ingat pergi haji adalah tetamu Allah, atas jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kerja kitanya usaha daftar. Okey. Yang satunya berakal, tidak wajib bagi yang tidak siuman. Ni banyak perbahasan dia. Kalau orang gila boleh pergi haji, tak boleh pergi haji. Hari ni gila, esok off. Tak gila. Maksudnya gila putus. Hari ni, tahun ni dia gila, tahun depan tak. Mungkin ada kot. Bulan ni gila, bulan depan tak. Kena pula bulan lagi haji tu gila. Saya pernah pergi tahun 2010. Dia ada buku hijau, buku apa nama? Orang gila dia panggil apa? Buku untuk rawatan dia tu lah. Tapi kerana dia sihat, lama dia tak mari. Jadi doktor bagi pergi. Bila pergi sana, kena masa tu mungkin penat, tak makan ubat.
tidur dan sebagainya. Bila dah pakai kain ihram semua pergi pada Arafah, nampak okey lagi. Berarti haji dia sah lah. Bila sampai ke Mina hilang, dia buat dah. Nak suruh hantar dia sekarang ni berada bukan duduk Malaysia, bukan duduk Mekah. Dia duduk di mana dia kata. Dia mari ke kapal terbang ni. Merapu dah. Cakap pun merapu dah. No? Duduk. Kita pegang-pegang. Duduk dalam kemah. No? Hilang perhatian kita. Dia pergi. Esok pula boleh orang hantar. Duduk dalam ihram. Duduk tunggu nak melontar je melontar. Apa nama. Aqabah. Nak belum buka ihram lagi. Dia dah hilangkan. Pergi dah. Allahu Akbar. Ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimalah haji dia tersebut. Tapi kalau dia gila berterusan, dia tak sempat wukuf, berartinya tak sempurna lah. Tapi kalau dia sekejap dia telan ubat, dia tidur balik, oh dia boleh pulih balik, okey, tak ada masalah. Okey. Itu ada perbahasan lah. Tidak wajib ke atas hamba. Sebab tu pergi haji tuan-tuan, dia kena cek betul-betul kesihatan dia. Takut bimbang jadi macam ni. Tidak wajib ke atas hamba. Jadi hamba dia orang miskin, orang yang tak ada harta, dia tidak ada taklif atas dia. Jadi tak wajib atas orang hamba. Kita ada hamba sekarang ni. Ada amah rumah bukan hamba. Dan pekerja rumah kita tu bukan hamba. Dia tu pekerja yang dibayar gaji. Hamba tak perlu bayar gaji. Dia kena buat ikut tuan dia. Tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Jadi istita'ah dipanggil. Jadi istita'ah sekarang ni, istita'ah tu termasuklah. Kalau kita bahas sekarang ni istita'ah ialah orang yang tak dipilih oleh tabung haji, tak keluar surat, jadi dia tak lagi. Jadi dia tak mampu lagi, kira tak mampu juga. Tak payahlah nak pergi cari syarikat yang tak berdaftar. Nanti kena tipu pula. Sebab syarat kewajipan tu tak boleh lagi kita. Tak sampai lagi. Okey. Ni istita'ah tu ada tambah pergi balik dan sebagainya. Tu istita'ah saya lanjutkan tu. Kemampuan istita'ah kita tahu di segi keuangan, kesihatan, kemampuan kauta haji tu. Kalau kauta sikit boleh panggil sikit. Jadi kita jangan duduk mengamuk. Kemudian kemampuan di segi keamanan dan keselamatan. Kalau berlaku peperangan ada 1 tahun bila masa Iraq itu dan juga perjalanan tak selamat, jadi kita tak perlu tarik balik. Macam COVID itu, keadaan tak selamat, kita tak pergi haji. Kita pun marah, kenapalah apa tabung haji, kenapalah Saudi tak bagi kat kawasan tak selamat. Bila dia tak selamat, tak wajib pergi. Jadi kita pun tak apa, terlepas tak payah pergi. Okey. Ni mahram kalau adik-adik kita lah, dan juga panjang cerita mahram ni. Yang pentingnya kalau kita ada mahram, kita nak pergi haji, wajib minta kebenaran mahram. Terutama orang perempuan lah. Orang lelaki dia tak ada mahram. Orang perempuan kalau isteri kena minta kebenaran suami. Ataupun tak ada suami, pembarang ibu bapa dia ataupun adik-beradik dia. Okey. Ni rukun haji dan rukun umrah. Rukun haji, rukun umrah. Kalau sebut kata rukun, ingat tuan-tuan, kalau rukun, kalau tinggal tak sah. Kalau wajib, kalau tinggal sah haji, sah umrah, tapi kena bayar dam. Rukun haji ada 6, wajib haji juga ada 6 juga ke 5. Wajib haji ni umrah. Wajib haji juga ada, wajib haji ada 6, rukun haji ada 6. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Kenapa ada 5? Kurang 1, iaitu pada wukuf pada Arafah, selesai masalah. Okey. Jadi wajib haji, ingat, kalau sebut kata rukun haji, kalau tinggal 6 perkara ni, tak niat, tak pergi wukuf ke, ataupun tak pergi tawaf, tak pergi sa'i, tak pergi gunting, tertib, tak buat, berartinya haji kita tu tidak sah. Wajib haji kalau tinggal, tak niat di Mekah, kita niat sampai di Mekah, sah haji kita, sah umrah, tapi kena bayar dam. Larangan ihram kalau kita buat, sah, tapi kena bayar dam. Jangan pula setubuh. Kalau setubuh belum lagi
tahlul berartinya rusak haji, rusak umrah, wajib dia apa? Qada dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, ni aliran mengerjakan ibadat haji. Jangan bimbang bab ni. Dalam siri ketiga nanti barulah dia akan bicarakan ni dengan panjang lebar. Jadi kita janji dah lebih dah tu. Tinggal 5 minit dah nak buat kuis. Jadi kita tangguh di sini yang ni dulu. Sebab yang ni akan dibicarakan dalam ketiga, keempat, kelima nanti dia ada lagi. Jadi kita teruskan dengan kuis kita, insya-Allah. Boleh? Bersedia semua ni? Ada berapa ni? 10? Ada berapa? Ada 10. Siapa bernasib baik? Tapi dia kena bangun ambil sini ya. Soalan pertama, boleh terus ni? Terus lah. Saya terus. Saya terus ya. Sebab tak tulis dah ni. Nanti bagi terus lah. Hantar bagi ya. Okey, soalan yang pertama. Payah juga nak buat soalan ni, sebab nak fikir Tapi kalau buat soalan payah tentu tak jawab. Soalan objektif jawapan AB ya. Ataupun tak ada AB terus jawab. Ni kita ni tutup dia mana? Sebab saya nak tengok di mana. Tu dia. Okey, kita pecah rahsia. Biar saya je tengok. Tuan-tuan tu ayah tengok. Okey. Berapa kos yang perlu ada dalam tabungan haji untuk berdaftar haji? Kok ni tuduh hijau. Cik. 1,300. Jawapan dia tepat. Berarti bak ramai akak dah ni. Tak tahu siapa dulu, siapa kemudian. Pakai 7 lah. Soalan yang kedua. Ni kita bagi lelaki dulu. Kalau tidak dia tak ada nak tengok sebelah ni. Kita bagi dulu. Sebab kita perempuan dia syok lain. Jemaah-jemaah lelaki yang dirahmati Allah. Hak yang baru kita belajar tadi, kita nak 2 sahaja syarat wajib haji dan umrah. Laki. Haji. Syarat wajib haji cuba. Okey, yang seterusnya. Ni orang perempuan pula. Dua cara nak haji mabrur. Kok piskan. Tepi pintu. Kok ada apa dah? Benda baik tu mabrur. Okey. 2 amalan yang oleh jemaah haji yang bakal terhalang dapat ke mabrur haji dia. Dia buat ni perempuan lagi tak apa. Lelaki 2 lepas ni. Boleh. Boleh. Tu. Boleh. Ada tepat tu betul. Tepat tak tepat apa sebab kita belajar kan. Okey. Yang khususnya jemaah lelaki kena bagi lelaki ni.
Ah, Ram. Belakang. Ah, bapa adik. Ha, betul. Betul. Tepat. Jadi, oh, suruh sebut. Lelaki lagi. Sebut 3 rukun daripada nak. Ah, Ji. Ah. Ihram, niat ihram. Tawaf. Ha? Ah, wukuf pada Arafah. Oh, tepat. Oh, ini ada. Ah, apa dalam tu? Comel-comel. Ni kena usaha lebih sikit ya. Okey, yang seterusnya wajib oh. Ni tudung merah. Kok tudung merah ni? Puan. Muslimat wajib haji. Wajib umrah, wajib. Niat di Mekah, satu lagi. Tawaf rukun. Ni tak boleh pakai pakaian ni weh. Larangan ihram. Tepat. Larangan ihram. Berapa lagi? Ada 3 lagi. Perempuan lagi ni. Perempuan lagi. Bak dia ramai orang perempuan ni. Nak bagi lebih sikit. Okey, yang seterusnya. Apa nama? Oh, sifat terpuji ni sebut dah kan? Sebut 3 sahaja. 3 sahaja daripada 10 falsafah haji. Dia 10 awal-awal tadi, slide mula-mula lagi. Ada 10 falsafah hikmah haji. Ni sebelah tengah-tengah ni. Pengorbanan, pengampunan dosa, persamaan taraf. Persamaan betul. Oh, tepat. Tahniah kak. Mudah dapat haji mabrur. Ada berapa 2 lagi? Lelaki pula. Okey, yang lelaki ialah sekali bukan last sekali. Okey. Adab sebelum sebutlah 2. Ada ni yang takut apa sih? Niat ikhlas dan taubat. Okey, tanya. Dia dah. Oh, pak. Mana tadi soalan? Ting kelambu Kaabah tadi. Ni dia. Bergantung kelambu Kaabah. Tujuannya tujuan apa sebenarnya? Ni benda-benda doa ni. Dia gantung di kelambu Kaabah. Dia buat apa? Ya kak. Memohon Kaabah. Dia bukan kerana Allah. Dia minta dengan benda lain.
10 tua bukan pemenang, yang bernasib baik dan bertuah. Kerana soalan pun mudah. Kalau soalan payah, terbeliak mata semua. Okey, jadi tahniah kehadiran tuan-tuan dan memberi sokongan untuk menjayakan program kita haji, kursus haji ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya dalam masa terdekat, sama ada haji ataupun umrah, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan dan juga keberkatan dalam kehidupan harian kita. Jadi saya memohon maaf daripada pihak saya sendiri kepada pengajar dan juga pada tuan-tuan atas kekurangan dan juga kelemahan saya dalam mengendalikan dan menyampaikan perkongsian kita pada 2 kali pertemuan ini. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamil ladzina istaminu qawla fa ta'ala rabbana hab lana amalan yuqarrib rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'na sa'man mashkura wa zambana zamman maghfura wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Minna wa minkum taqabbal ya karim.